أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم اجعلنا من أهل الشفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد Alhamdulillah, saudaraku hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita buka pertemuan kita pada malam ini dengan sama-sama kita hadiahkan bacaan suratul Fatihah kepada junjungan besar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada kaum kerabat baginda, isteri-isteri baginda, para sahabat baginda, para alim ulama, para pejuang Islam, kepada kedua ibu bapa kita sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia, juga kepada pengarang kita Al-Kabair Al-Syekh Al-Zahabi, dan juga panel penterjemah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pertama dan selamanya atas segala nikmat kurniaan yang masih Allah Taala berikan kepada kita. Puji dan puja kepada Allah pemilik semesta alam atas nikmat iman dan Islam. Syukur alhamdulillah tuan-tuan dan puan, Allah Subhanahu wa taala masih lagi berikan kita kesihatan dan kekuatan tubuh badan. Maha kaya Allah yang masih memilih kita untuk sekali lagi berada di dalam rumahnya dalam keadaan masih diberikan kepada kita keimanan, masih dikekalkan ketakwaan, masih wujud dalam diri dan hati kita taat untuk kita menyembah dan mengamalkan segala kewajipan yang telah pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Percayalah ini nikmat yang terbesar yang sekali lagi Allah Taala berikan kepada kita, yang wajib kita syukuri dan teruskan berdoa minta ke Allah agar apa kita terima daripada segala pemberian Allah hari ini, iman, Islam, sihat, kuat semua ni, Allah Taala terus kekalkan pada diri kita semua sampai akhir hayat kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Ceria tuan-tuan, kapek baru. Semangat Ramadan mudah-mudahan insya-Allah. Kan. Tentulah tuan-tuan. Kapek baru, aircon, tenang, aman, duduk pun rasa lega. Silap-silap duduk di sini lebih selesa daripada duduk di rumah. Sandak, lunjuk kaki dalam keadaan lepas balik kerja, lepas penat tuan-tuan. Tapi yang duk ada ni hanyalah kita. Tuan-tuan terutamanya orang selalu mengimarahkan surau Taman Waqaf ni tuan-tuan. Rahmat besar yang Allah Ta'ala bagi kat kita. Kita boleh buat apa yang kita nak buat. Kita boleh buat habis elok dah. Silap-silap kita boleh letak kapet merah di luar untuk sebagai satu jemputan kepada siapa nak main. Apa saja kita boleh buat tuan-tuan. Tetapi hidayah itu tetap milik Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan Allah terus beri hidayah kepada kita, dikekalkan, dan dalam masa yang sama Allah Ta'ala tarik lebih ramai ahli-ahli taman kita untuk datang ke surau tuan-tuan, untuk mengimarahkan rumah-rumah Allah. Kadang-kadang kita rasa sedih tuan, tempat yang selesa macam ni dah lah percuma. Tapi orang tak mai. Kadang-kadang orang lebih sanggup pergi tempat bersesak-sesak, tempat yang kena bayar dan sebagainya. Kan, sanggup perhabis duit untuk nak pergi tengok konsert, sanggup untuk nak pergi tengok bola dan sebagainya, bersesak-sesak untuk keseronokan yang sementara. Tapi tak apalah. Apa pun tuan-tuan, percayalah apa yang kita buat ni antara benda terbaik di sisi Allah. Sebab dalam waktu ni antara maghrib dan isyak tuan-tuan, kita dituntut untuk bermunajat. Sama ada kita buat solat sunat, kita baca Quran, kita zikir, ataupun sekarang ni kita berada dalam satu majlis di dalam taman syurga, majlis-majlis ilmu tuan-tuan, yang mana majlis ni sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah hantarkan malaikat-malaikat dia untuk bersama-sama dengan kita tuan-tuan. Maka tidak ada kesilapan atas apa yang kita buat ni tuan-tuan. Teruskan beristiqamah untuk beriktikaf, untuk duduk dalam rumah Allah Subhanahu wa taala,
biarlah apa yang kita ada dari segi selesaan ni kita saja yang rasa. Kalau orang tak mau rasa tak apa, tapi kita rasa kepuasan dia, dan mudah-mudahan inilah kafarah dosa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik tuan-tuan dimati Allah, insya-Allah malam ni kita akan masuk pada bab yang baru tuan-tuan. Kita sambung lagi pengajian kita menggunakan kitab ringkasan Al-Kabair. Pertemuan kita yang terakhir kita selesai pada dosa yang ke-16, iaitu di bawah tajuk mencuri, mengambil hak orang secara zalim, secara salah, menyebabkan satu-satu pihak mendapat kesusahan, sedangkan orang yang mengambil itu mendapat kesenangan dengan cara yang cepat. Maka benda ni benda dilaknat. Bahkan ianya disebut oleh Nabi SAW, hukuman di dunia siapa-siapa disabitkan kesalahan, hendaklah dipotong tangannya. Sebagai satu simbol atau tanda betapa amalan mencuri ni tuan-tuan, satu amalan yang sangat dibenci oleh agama kita. Hari ni kita nak tengok pada dosa yang ke-17. Hak ni lah tuan-tuan antara dosa yang paling banyak, antara yang terbanyak yang akan menyebabkan manusia dicampakkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala, iaitulah penganiayaan dan kezaliman. Sebab topik yang kita nak tengok ni tuan-tuan, topik yang sangat luas. Bila cerita bab zalim tuan-tuan, cerita bab aniaya ni sangat luas. Sebab kalau kita tengok dari segi maksud zalim tu sendiri tuan-tuan, sebelum kita nak pergi dengan lebih detail, apa yang kita faham sebagai kata zalim tu tuan-tuan, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Yang mana bila kita berlaku zalim, kita meletakkan sesuatu bukan pada hak. Contoh hari ni tuan-tuan, kita mengaku la ilaha illallah, tetapi kita tidak meletakkan hak-hak Allah pada pengakuan kita. Allah perintahkan kita untuk mengamalkan rukun-rukun Islam, untuk kita beriman dengan rukun-rukun iman, melakukan sebanyak-banyaknya segala amalan yang diminta, yang disuruh, yang diwajibkan oleh Allah, dan Allah Ta'ala suruh kita untuk tinggalkan segala larangan dan tegahan Allah. Kalau hari ni kita melaksanakan perintah Allah, tinggalkan larangannya, maka kita pun telah meletakkan hak Allah pada tempatnya. Akan tetapi kalau di sana masih ada orang yang tak semayang, masih ada orang yang melakukan dosa maksiat kepada Allah, dia meletakkan hak Allah bukan pada tempatnya. Yang tu yang dimaksudkan dengan kezaliman, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Adapun kalau kita nak tengok pecahan zalim tuan-tuan, dia ada banyak, tapi kita ambil fokus kepada 3 cukuplah. Pertama, kebiasaannya kebanyakan manusia dia akan berlaku zalim kepada Tuhannya, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Ini antara zalim yang terbesar tuan-tuan, zalim yang tertinggi. Untuk Islam, siapa-siapa yang masih belum Islam, dia tidak dipaksa untuk menerima ajaran Islam. Allah sendiri sebut la ikraha fiddin, tiada paksaan pada agama. Akan tetapi bila kita mengaku Allah itu Tuhan, kita dengan ikhlasnya, secara redha, secara sedar, secara waras menerima Islam sebagai panduan cara jalan hidup kita, dengan beriman mengaku Allah itu Tuhan dan bersaksi bahawa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul, yakni utusan Allah untuk membawa Islam, maka ketika itu kita terikat sepenuhnya dengan undang-undang yang telah pun ditetapkan oleh Allah. Tuan-tuan, undang-undang ni tuan-tuan, walaupun undang-undang tu dicipta oleh manusia, kalau kita langgar tuan-tuan, pasti ada hukuman. Kita langgar traffic light contoh, kita potong double line, kita melakukan kerosakan pada harta benda awam, kita bunuh orang, kita melakukan apa saja tuan-tuan, benda yang melanggar undang-undang, ada hukuman? Ada. Sama ada hukuman tu dia akan tengok dari segi kesalahan yang kita buat, setimpal tak setimpal. Kan, macam kata contoh langgar lampu isyarat, berapa denda dia tuan-tuan? 300. Speeding berapa? 300. Dia ada denda dia, kalau tak bayar dia akan ada pula next episode, kita akan dibawa masuk ke mahkamah, kelak waran dan sebagainya. Itu terang undang-undang manusia. Apatah lagi undang-undang ini ditetapkan oleh Tuhan. Bila kita mengaku Allah tu Tuhan, maka kita tertakluk sepenuhnya di bawah Tuhan. Tak ada benda yang boleh kita jadikan sebagai alasan untuk melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah hari ni kita masih mampu untuk menunaikan solat dengan izin Allah. Kita masih diberikan kekuatan, iman kita masih dipelihara. Kita bebaskan diri kita daripada mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sebut bab syirik, teringat baru-baru ni tuan, 2 minggu lepas tuan, masa perayaan Taipusam. Tuan-tuan semua tahu kan, apabila kita dikejutkan dengan video, bukan satu, banyak video tuan-tuan, orang-orang Islam turun pergi sambut Taipusam. Seronok duk tengok Kawadi tu sedang ditarik.
Bahkan ada satu video anak-anak kecil ramai ni sama-sama duk mengungkapkan kalimah keramat agama mereka. Yang mana kita tahu tuan, benda ni adalah benda yang syirik. Orang Islam ikut berhala, yang mana berhala ni telah pun dimusnahkan oleh Nabi SAW dulu. Saya tak kata benda ni saya tujukan kepada penganut agama Hindu. Itu kepercayaan mereka, silakan. Negara kita ni bebas. Islam sebagai agama rasmi persekutuan, namun agama-agama lain boleh diamalkan tanpa ada sekatan. So boleh, tak ada masalah. Yang menjadi isu dah ni, pasal apa kita pi turun sama pi join. Walaupun saya dah tengok satu keratan dalam Facebook tuan-tuan, Thaipusam kali ni dia katakan antara yang terharmoni. Sebab ada satu tempat dalam masa duk tarik mereka punya tokong tu tuan-tuan, ada tarian singa. Bila kata Thaipusam ni dia melibatkan agama Hindu, tarian singa dia melibatkan agama Buddha, mereka boleh join sekali dalam satu keharmonian katanya. Silakan. Siapa nak buat-buat, tapi untuk orang Islam tak boleh. Sebab Allah dah bagi pegangan lakum dinukum waliyadin. Kamu agama kamu, kami agama kami. Kami tak boleh buat apa yang agama kamu buat, sedangkan kamu pun takkan buat apa yang agama kami buat. Kita duk buat sembelih korban, penganut agama lain ada main tengok tak? Ada main join tak? Kok pegang lembu sekali ke apa ke? Tak ada. Kecaman lagi ada lah kan, kesian kat binatang lah apalah. Ni ibadat kita, kita tak kacau siapa pun, kita tak menyusahkan mana-mana pihak pun, kita tak langgar mana-mana undang-undang, tak melanggar mana-mana ketetapan daripada pihak berkuasa, apa pun kita tak buat. Tu pun orang kata, pasal apa hari ni kita nak kena turun piraikan agama orang? Bila ulama cakap, mufti-mufti pesan, tok-tok guru bagi tahu, kita condemn. Tuan-tuan, Bon Odori hari tu, teruk mufti kena kecam. Christmas, kata jangan ucap selamat Christmas, jangan menyerupai dengan mereka, jangan duk pergi pakai topi merah Pak Long Santa Claus tu, sebab itu melibatkan keagamaan. Ni Thaipusam pula tuan-tuan, orang turun pi. Kalaulah tak ada tindakan yang tegas tuan-tuan, kalau benda ni senyap macam tu saja, kita takut tahun depan makin ramai orang akan turun. Sebab orang nampak benda ni macam tak ada apa. Sedangkan kita khawatir orang yang mengikuti perayaan tersebut hilang iman mereka, tergadai akidah mereka, kena bertaubat kembali semula kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini zalim kepada Allah. Jadi macam mana nak mengelakkan supaya kita tak zalim kepada Allah tuan-tuan? Mudah ya. Dua benda ya tuan-tuan. Buat yang disuruh, tinggal yang dilarang. Dua ya. Tapi berat tuan-tuan. Maka hari ini alhamdulillah kita berada atas jalan tersebut. Sedia upaya kita buat apa yang tak nak minta, dan sedaya mungkin kita tinggalkan segala larangan Allah. Tu zalim yang pertama. Zalim yang kedua tuan-tuan, zalim kepada diri kita sendiri. Apabila kita tak ikut ajaran Nabi SAW. Apabila dalam masa yang sama tuan-tuan, kita membawa diri kita ke lembah-lembah kebinasaan. Kita melakukan perkara-perkara yang dilarang yang boleh merosakkan. Kita minum arak, kita main judi, kita duduk dalam keadaan yang tak sihat, kita tak mahu nak buat amal ibadat. Ini juga adalah satu bentuk kezaliman yang akan ditanya dan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga tuan-tuan, hak ni paling banyak berlaku, zalim sesama manusia, sesama makhluk. Hak ni paling kita takut tuan-tuan. Sama ada kita sakiti orang, kita pukul orang, kita ambil hak orang, kita tindas orang, ataupun kita mengata ke orang, kutuk orang, keji orang, fitnah orang, apa saja perbuatan yang menyebabkan manusia lain susah disebabkan kita, maka ketika itu kita telah pun melakukan kezaliman. Yang mana kezaliman ni tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala sama sekali tidak akan membiarkan. Sehingga kan Nabi menyebutkan antara doa yang tidak ditolak. Ada 3 jenis doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana seorang-seorang hamba tu berdoa kepada dia. Doa ibu bapa kepada anaknya, doa orang yang bermusafir, dan doa orang yang dizalimi. Tak ada hijab, malaikat takkan tahan, terus naik straight sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah bersifat Rahim, Rahman. Allah bersifat penyayang, pengasih, pengampun.
tiba-tiba Allah takkan boleh terima kalau ada hamba dia yang berlawanan sifat dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah sama sekali tidak pernah menzalimi hamba-hamba dia. Allah tidak pernah menyusahkan hamba-hamba ciptaan dia, tapi manusialah yang memilih untuk menzalimi diri mereka dan menzalimi sesama mereka. Hari ni kena cerita bab lidah tuan-tuan. Berapa banyak kita duk zalim orang dengan lidah. Duk kata orang, duk kutuk orang, duk keji orang, duk umpat orang. Tengok orang lemah sikit kita kata, tengok dia tu capik sikit kita kata macam ni, tengok dia tu mata sepek sikit kita kutuk macam ni, tengok dia tu jari tak ada satu kita habak dia kudung macam ni. Mungkin niat kita melawak tuan-tuan, tapi percakapan kita tak kala kadang-kadang itu dia mengguris perasaan orang. Sekali, dua kali orang boleh terima melawak, tapi kalau berkali-kali tuan-tuan, orang tak boleh terima. Lidahlah antara kezaliman yang besar yang banyak berlaku di kalangan manusia. Tambah hari ni pula ada anggota lain yang mengambil alih tugas lidah. Apa dia? Jari. Teknologi telah menyebabkan sekarang ni jari pula mula mengumpat. Jari mula memfitnah. Jari mula menyebarkan segala benda-benda yang tak elok melalui media-media sosial, WhatsApp, Facebook dan sebagainya. Maka tuan-tuan, kena faham bahawa kezaliman ni satu benda yang mesti diberhentikan. Sebab orang yang kita zalim tu, Allah Ta'ala akan memberi ruang kepada mereka untuk menuntut hak mereka di akhirat nanti. Mungkin kat dunia sampai mati, mereka tak boleh nak ambil hak mereka kepada kita. Akan tetapi di akhirat takkan ada sesiapa pun yang terlepas. Walaupun benda yang kita zalimi itu tuan-tuan sebesar kuman. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Sebesar kuman jahat zalim yang kita buat, Allah Ta'ala akan zahirkan, Allah Ta'ala akan memberi pembalasan yang setimpal. Kan insya-Allah kita nak tengok bab ni, mudah-mudahan bila kita dapat faham tuan-tuan, kita akan mula jauhkan diri kita daripada menzalimi. Insya-Allah. Baik. Zalim adalah perbuatan memakan harta manusia dan mengambilnya secara zalim. Perbuatan zalim terhadap manusia adalah dengan cara memukul, memaki, melakukan sesuatu yang melampaui batas dan menindas orang-orang yang lemah. Tengok kategori zalim. Kadang-kadang orang tu dia ada kuasa kedudukan, dia rampas hak-hak orang, dia ambil tanah orang dengan cara paksa, kan? Dia tekan orang-orang yang lemah. Kalau orang tu dia badan dia kuat, dia gunakan kekuatan dia untuk pukul orang, jadi bonza dan sebagainya, dia ambil kerja-kerja yang salah. Kadang-kadang orang tu Allah Ta'ala beri kepintaran, dia gunakan kepintaran dia untuk tipu orang, untuk scam orang. Tambah dia scammer banyak tuan. Saya berapa kali 2 minggu ni tuan, LHDN duk call saya ya. Tapi LHDN duk call naik 018 lah, 013 lah. Cukai saya tak bayar lah, satgi main barang JDT saya, JDT pula, JNT saya sangkut lah. Lah kita Shopee semua pakai Shopee Express, tak ada JNT dah. Mereka duk pakai JNT lagi. Scammer pun bengak juga kadang-kadang. Tuan-tuan, berapa ramai orang dizalimi dengan cara demikian tuan? Mereka menggunakan teknologi setanding dengan kemajuan untuk menzalimi orang. Semua ni tuan-tuan, benda-benda yang melibatkan termasuk di dalam kezaliman. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 42 hingga 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم
وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. Yang bermaksud, dan janganlah sekali-kali kamu wahai Muhammad mengira bahawa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbeliak. Mereka datang bergegas-gegas memenuhi panggilan dengan mengangkat kepalanya, sedang mata mereka tidak berkedip-kedip dan hati mereka kosong. Dan berikanlah peringatan kepada manusia terhadap hari yang pada waktu itu datang azab kepada mereka. Maka berkatalah orang-orang yang zalim, ya Tuhan kami, beri tangguhlah kami, kembalikan kami ke dunia, walaupun dalam waktu yang sedikit. Nescaya kami akan mematuhi seruan engkau dan akan mengikuti rasul-rasul. Kepada mereka dikatakan, bukankah kamu telah bersumpah dahulu di dunia bahawa sekali-kali kamu tidak akan binasa? Dan kamu berdiam di tempat-tempat kediaman orang-orang yang menganiaya diri mereka sendiri. Dan telah nyata bagimu bagaimana kami telah berbuat terhadap mereka. Dan telah kami berikan kepadamu beberapa perumpamaan. Ayat ni tuan-tuan merupakan satu jaminan Allah Subhanahu wa taala yang didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada kita bahawasanya Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak lalai. Maksud dia setiap kezaliman yang berlaku terhadap hamba-hambanya semuanya berada di bawah pengetahuan dan pemerhatian Allah Subhanahu wa taala. Ada di kalangan mereka yang Allah Subhanahu wa taala berikan balasan segera. Contohnya antara balasan segera ni biasanya kalau orang yang aniaya anak-anak yatim, orang yang makan harta anak-anak yatim secara salah, ataupun mereka yang menganiaya, menzalimi ibu bapa mereka, berlaku menjadi anak-anak yang durhaka kepada mak ayah. Ini antara benda-benda yang Allah Ta'ala biasanya akan cashkan balasan dia di dunia lagi. Akan tetapi kebanyakannya tuan-tuan Allah Ta'ala akan tangguhkan, akan dibawa pada hari terbeliak biji-biji mata manusia. Di mana? Di akhirat. Ketika tu akan dibongkarkan satu persatu kezaliman yang dilakukan oleh manusia. Dan kadang-kadang tuan-tuan, kadang-kadang ni Allah Ta'ala biarkan orang yang zalim tu untuk terus hidup dengan kezaliman mereka. Orang yang kaya terus diberikan kekayaan walaupun kekayaan itu diterima dengan cara yang salah. Orang yang berkuasa terus diberikan kekuatan pengaruh dia walaupun kekuasaan dia itu digunakan secara zalim. Dia gunakan untuk kepentingan diri dia, ahli keluarga dia. Dia tak heran dengan rakyat, dia tak heran dengan matlamat sebenar kuasa yang dia dapat. Allah bagi tuan-tuan, Allah bagi. Biasanya ini disebut juga sebagai istidraj. Kadang-kadang kita heran tuan-tuan, dia ni tak semayang, puasa pun tak. Nak kata buat baik ni memang tak lah. Minum arak, buat maksiat, hak tu, hak ni. Tapi makin kaya, makin berjaya kita nampak di pandangan mata kita lah. Manusia lah ni, termasuk diri saya tuan-tuan, berjaya ni biasanya kita ukur melalui material. Dia ni ada kereta banyak, kereta besar, rumah banyak, syarikat dia maju, duit dia berkepuk-kepuk, dia ni berjaya. Kita duk baca kod tu. Maka daripada pandangan kita, kita pun heran. Dia ni macam ni punya orang pun. Pasal rezeki dia murah. Kita sebut rezeki murah. Pasal dia makin kaya, dia tak rugi. Bahkan dia semakin hebat kedudukan dia. Tuan-tuan, itu bukan rezeki murah. Itu istidraj. Allah Ta'ala memberi nikmat untuk nak tengok sejauh mana dia akan hanyut tuan-tuan. Dia dibiarkan hanyut sejauh-jauhnya. Dan akhirnya bila sampai masanya tuan-tuan, kezaliman yang dilakukan itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana kata ayat ni tuan-tuan, ayat ni merupakan satu peringatan kepada orang dizalimi. Jangan sekali-kali bersangka buruk dengan Allah. Kalau hari ni kita dizalimi tuan-tuan, hari ni kita disusahkan oleh mana-mana pihak tuan-tuan, bertenang, bersabar. Mohon bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sabar tu senang disebut, akan tetapi cukup susah untuk dilaksanakan, terutamanya kepada mereka yang sedang diuji. Sabar ni satu benda yang cukup susah. Allah sendiri sebut, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabira.
Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Benda ni berat. Solat pun berat ke? Berat kan? Kalau tak berat, mesti setiap waktu pilah mana masjid surau, dia akan penuh seperti Jumaat. Tapi pasal apa? Bila main solat waktu, solat fardu biasa ni tuan-tuan, dia ada geng-geng dia saja, ahli-ahli dia. Main Jumaat baru nampak ramai. Benda tu berat. Sabar, lagilah berat. Sebab tu ayat berkaitan sabar, Allah sebut dalam surah Baqarah, Allah cerita antara ujian benda-benda yang kita akan kena. Allah akhiri ayat tersebut dengan berilah khabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Yang mana orang sabar ni tuan-tuan, mereka akan mendapat syurga Allah. Termasuk kategori sabar orang yang sedang dizalimi. Allah takkan alpa. Allah dah memberi jaminan, Allah takkan biak. Sebab signifikasi Allah Ta'ala tunjuk kepada kita, setiap daripada hamba dia ada 2 orang malaikat yang mencatat. Kalau malaikat ni tak catat, Allah tahu ke tak tuan? Tak tahu. Allah tengok catatan malaikat. Tak ada siapa pun tak ada masalah ke Allah. Tapi pasal apa Allah Ta'ala datangkan malaikat untuk mencatat tuan-tuan? Sebab Allah Ta'ala nak tutup mulut-mulut kita nanti. Betul ke kami buat ni? Mana ada bukti? Malaikat bawa, ni yang aku catat. Sebagai bukti, nak tunjuk balik kepada kita. Inilah perlakuan-perlakuan kita. Maka ketika kita dizalimi tu, jangan khawatir. Jangan takut. Bahkan teruskan redha kita, teruskan berdoa kita kepada Allah. Cumanya bila kita dizalimi ni tuan-tuan, biasanya kita akan mendoakan benda yang setimpal dengan apa yang kita kenal lah. Hang buat kat aku macam ni, hang tunggu saat, hang tengok macam mana Allah nak balas kat hang. Hari ni hari hang tak apa, hang tunggu saat betul. Maksud kita, macam mana hang buat kat aku, macam tu aku nak hang kena. Kalau boleh lebih teruk daripada apa yang aku kena. Ianya berbeza dengan akhlak Nabi SAW. Nabi SAW tak pernah mendoakan kejahatan. Bahkan setiap kejahatan diterima oleh Nabi SAW, Nabi balas dengan kebaikan. Antara satu-satunya insan yang orang buat jahat kat dia, dia balas baik. Kita ni orang buat leceh kat kita, tuan kena bawa main mati tu. Dendam, marah, tak bercakap, gaduh. Kan? Biasalah kelemahan kita. Kan? Kita pun kalau fikir logik akal, dia ni buat macam-macam kat aku, benda teruk, takkan aku nak balas baik lagi kat dia. Kan? Tapi kalau kita mampu untuk bersabar dan mengikuti akhlak Nabi SAW, maka lebih cepat pembalasan Allah Ta'ala akan memberikan kepada orang yang menzalimi kita. Dan kita kena yakin bahawa ketika kita dizalimi, itu juga sebahagian daripada ujian Allah. Allah nak tengok sejauh mana kat sini, kita akan dapat kat sana. Kalau nak tanya terang-terang lah. Kan? Orang ambil hak kita. Tuan-tuan nak hak tu dibayar balik di sini ke atau dibayar di sana? Kalau kita kata benda sini, settle sini lah kan. Hang ambil hak aku kat sini, hang settle kat sini lah. Tapi bila kita tengok di sana nanti tuan-tuan, kita akan menyesal. Awaklah dulu aku pergi ambil kat dunia. Patutnya aku biar, sebab kat akhirat itulah tuan-tuan, kita memerlukan benda-benda yang macam ni. Bukanlah kata kita nak ambil kesempatan. Tak. Tapi memang Allah janjikan, kita akan mendapat balik kesetimpalan daripada kezaliman yang kita tanggung. Yang mana kesetimpalan tu, kita akan diberikan pahala-pahala amalan dia kat kita. Yang mana ketika tu orang berusaha mempertahankan pahala masing-masing. Kena-kena orang tu zalim kita, dia pun buat ramai lagi ke orang, kan? Pahala dia dah habis bagi ke orang. Mai turn kita pahala tak ada dah. Pahala tak ada, macam mana nak buat? Allah ambil dosa kita, Allah letakkan dekat dia. Adil tak tuan-tuan? Adil. Dulu hang zalim aku tak mampu lawan. Aku lemah, aku tak ada kuasa, aku tak boleh buat apa. Tapi lani hang tengok macam mana Allah adili hang. Macam mana Allah membela aku. Maha adil Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Allah juga telah berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat 227. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. Yang bermaksud, dan orang-orang yang zalim itu kelak akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali.
Hari ni nak aniaya orang, nak buat orang, nak perkena orang, silakan. Tapi Allah bagi tahu dah, wahai orang-orang yang zalim, hampa sedia. Sebab nanti kelak ni merujuk kepada akhirat. Di sana nanti pasti hampa akan tahu tang mana tempat hampa akan kami kembalikan. Yang semestinya akan dibentangkan seluasnya neraka Allah Subhanahu wa taala untuk dicampakkan mereka ke dalamnya. Hari ni kita kata ke orang, tuan-tuan, kita fitnah orang, kita kutuk orang, maka neraka itulah tempat yang akan membakar kembali lidah-lidah kita yang dulu kata-kata ke orang, sakiti orang. Tangan yang kita gunakan untuk pukul orang, neraka lah yang akan membakar kembali tangan-tangan kita. Kaki yang kita sepak orang, macam itulah. Tangan yang ambil hak orang, semua benda ni, tuan-tuan, Allah Ta'ala kata, Allah tak sebut neraka. Dan dalam ayat ni Allah tak sebut pun orang zalim ni akan masuk dalam neraka. Tapi Allah bagi tahu, nanti hampa tahu nasib hampa. Maksud dia apa? Takkan masuk syurga. Mana boleh buat perkara Allah larang masuk syurga? Tak mungkin, tuan. Maka tak dapat tidak, neraka lah tempat pengakhiran dia di sana nanti. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innallaha la yumli lizzalimi hatta idza akhadhahu lam yuflithu." Qala thumma qara'a wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberi penangguhan, yakni azab terhadap orang-orang yang melakukan kezaliman, sehingga apabila tiba masa Allah Subhanahu wa taala mendatangkan azab, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan melepaskannya lagi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membaca firman Allah Subhanahu wa taala, dan begitulah azab Tuhanmu apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim, maka sesungguhnya azabnya itu adalah sangat pedih lagi keras. Tuan-tuan, Nabi bagi tahu kat kita, tuan, orang yang zalim ni Allah Taala akan beri penangguhan. Maksud dia, lagi mana Allah nampak kezaliman dia tu, tuan-tuan, macam dia akan buat lagi. Kalau Allah akan biar sampai tahap dah nampak dia betul-betul melampau, tuan-tuan, maka ketika itu barulah dia akan didatangkan azab bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang dia tak sempat dia azab di dunia, maka tempat pertama akan menjadi tempat pengazaban dia adalah barzah dia sendiri. Masuk saja dalam barzah, tuan-tuan, maka tatkala itu bermulalah siksaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita takut, tuan-tuan, kalau Allah Taala datangkan azab dia, tuan-tuan, biasanya azab dia ni tak kena satu-satu orang tu saja. Contoh apa yang berlaku di Turki baru-baru ni, tuan-tuan. Satu gempa yang sangat dahsyat, tuan-tuan, yang sehingga kini, tuan-tuan, kematian dah bercecah 5 angka. Kita katakan ini mungkin ada daripada keadaan geografinya. Sebab ada orang yang meramalkan akan berlaku gempa yang kuat di Turki berdasarkan perkiraan benda yang sama pernah berlaku sekian-sekian tahun lamanya dahulu. Ada orang yang mengatakan ini adalah ujian daripada Allah. Ada orang yang menyebutkan ini adalah bala azab daripada Allah. Bergantung kepada bagaimana kita nak terima, tuan-tuan. Tapi saya yakin tuan-tuan mungkin dah tengok satu video yang viral. Apabila ada satu orang, dia orang Turki, bertempat di Bandar Izmir. Ya, Bandar Izmir. Orang-orang duduk lalang di situ, dia tahan mereka, dia kata, tolong bagi tahu saya aku selawat ni apa. Selawat, dia tanya selawat. Orang tak tahu, tuan-tuan. Di sana ada hamba Allah yang Islam yang tak tahu selawat tu apa. Tak boleh nak sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak boleh sebut. Ada yang hamba tak tahu, ada yang sebut bismillah, ada yang sebut asyhadu an la ilaha illallah, syahadah. Sedangkan kawan ni tanya selawat. Rasanya kita dia, tuan-tuan, anak-anak kecil pun tahu selawat. Tapi kalau kita tengok dari segi video tu, tuan-tuan, ternyata manusia di sana semakin jauh dengan Allah. Dan bila tak kala mereka mula menzalimi Allah, menzalimi diri mereka, tak buat amal ibadat, buka aurat, tuan-tuan, kerana selawat pun tak tahu, agak-agak Fatihah ni tahu tak? Selawat ni benda simple lah.
sallallahu alaihi Muhammad. Yang tu je nak sebut, yang tu je. Tak lepas, tak tahu. Agak-agak rukun-rukun solat ni reti tak? Agak-agak baca Quran tu okey tak? Kita bukan nak sangka buruk tuan. Tapi berdasarkan yang tu pun kalau dah berlaku kelemahan di situ, hak atas-atas lagi-lagilah. Maka bila terlalu jauh menzalimi, mereka mungkin tak kacau orang, tapi menzalimi Allah dan menzalimi diri sendiri. Akhirnya Allah datang satu bentuk peringatan. Yang mana peringatan tu tuan-tuan? Hang alim, hang zalim, hang kecil, hang besar, semua kena. Daripada satu orang tua sampailah ke bayi yang baru lahir, semua sangkut dalam gempa tu. Yang disifatkan antara yang terdahsyat sehingga Turki terpaksa memohon bantuan dunia. Kita tengok video flat-flat ni tuan-tuan, rumah-rumah pangsa ni runtuh macam tu saja tuan-tuan. Kod kata terbalik ke tepi ke tak, dia ranak pada atas sampai bawah tuan-tuan. Beratus orang duk ada dalam satu rumah tuan. Allah Ta'ala akan tangguh sampai satu tahap, Allah Ta'ala datangkan. Tengok cerita Fir'aun sudah tuan. Berapa lama Allah tangguhkan, sedangkan dia ni bukan setakat menzalimi Tuhan, dia menzalimi diri sendiri, dia menzalimi manusia, semua dia buat. Berapa ramai manusia yang mati di tangan Fir'aun, mati dengan cara yang salah. Berapa ramai dia zalimi ibu-ibu apabila dia bermimpi ada satu budak lelaki yang akan mengalahkan dia, akhirnya dia arahkan askar dia untuk pergi ke seluruh penduduk Mesir, bunuh semua bayi lelaki. Dia zalimi manusia. Ketika mana dia mengaku dia Tuhan, dia menzalimi Allah. Lama mana Allah biar dia hidup? Sampai akhirnya bila dia berada dalam keadaan yang sangat melampau, apabila dia sendiri keluar bersama tentera dia nak bunuh Nabi Allah Musa, maka ketika itu Allah musnahkan dia. Nampak ketangguhan yang Allah Ta'ala bagi? Sepatutnya kalau kita ikut logik tuan-tuan, ketika Fir'aun mengaku Tuhan tu lah Allah boleh musnahkan dia. Sebab dia buat perkara yang paling melampaui batas. Bila hamba mengaku Tuhan, tak ada benda yang lebih besar daripada tu. Itu bukan setakat syirik dah tuan-tuan, itu kufur, itu murtad, semua dia goy sekali bila manusia mengaku dia Tuhan. Tapi pasal apa Allah Ta'ala tak bagi balasan pada waktu tu? Sebab ini Nabi Hamak, Allah akan tangguh. Allah nak tengok, okey, hang dah ni sebetul hang mengaku Tuhan, ha? Hang samsing hang tak, aku nak tengok hang nak pergi jauh mana. Dan ketika itu Allah dah tak uruskan dia. Allah tengok apa dia nak buat. Dengan kekuasaan dia, kemewahan dia, kehebatan dia, dengan pengaruh dia, dia semakin melampau. Yang tu yang kita sebutkan di sini sebagai penangguhan. Kita tak mau tuan-tuan, bila kita duk buat kezaliman demi kezaliman, Allah tangguh sampai satu tahap Allah Ta'ala beri satu balasan yang kita tidak mampu nak terima. Apatah lagi kalau balasan tu adalah neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala wal-'iyazubillah. Maka hari ni macam mana nak elak kezaliman tuan-tuan? Tuan-tuan, kita jaga hal kita. Kita jaga hal kita. Jangan kata ke orang, jangan ambil tahu hal orang. Sentiasa ada perasaan bahawa kita ni hamba yang hina, sama macam orang lain. Kalau kita tengok di sana ada manusia-manusia yang lemah, manusia-manusia yang cacat, yang kekurangan, tolong sedar kita pun ada kelemahan dan kekurangan. Sentiasa rendah diri tuan-tuan, sentiasa istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar hidup kita ni tuan-tuan tak ada benda yang nak dikejar melainkan redha Allah. Salah satu sebab manusia zalim ni, dan sebab dia nak mengejar kehidupan yang bahagia kononnya. Berusaha pagi petang siang malam cari rezeki kok sana kok sini kan. 24 jam 2-3 kerja dia buat, hak kerja hakiki, hak part time, hak online. Semua dia sapu habis. Sebab apa? Dia cuba nak buat kebaikan. Dia cuba nak cari rezeki yang lebih, dia nak ubah kehidupan diri dia dan keluarga dia kononnya. Dia nak beli rumah besar, dia nak beli kereta besar, dia nak hidup mewah, dia nak hidup senang. Yang bila berlaku macam ni tuan-tuan, kezaliman pasti akan berlaku. Kalau kata kerja ni tak berhenti tuan-tuan, bagaimana solat kita, hubungan kita dengan Tuhan? Duk mengharap kat solat ya. Tu pun solat sepatutnya kena buat awal waktu, kena buat berjemaah, ni kadang-kadang qadha. Tak dan ya Allah, kerja banyak kan, tak dan satgi ya semayang. Dia dah zalim dengan Tuhan dah. Sedangkan nak cari rezeki Tuhan, tapi buat zalim dengan Tuhan.
Sebab tu kita kena berasa diri kita ni tuan-tuan, cukuplah dengan apa yang Allah bagi. Kan memang tak cukup lagi kan tuan-tuan? Hari ni apa Allah bagi kat kita tak cukup lagi kan tuan-tuan? Mungkin duit kita tak banyak macam sahabat-sahabat kita, tapi sekurang-kurangnya bila kita lapang, kita ada duit. Sekurang-kurangnya bila kita nak pergi berehat, nak pergi bercuti dengan anak bini, kita ada duit. Sekurang-kurangnya bila kereta kita rosak, kita ada duit. Cukuplah tu. Tapi bila kita merasakan bahawa itu tak cukup lagi ni, nak kena tambah lagi, ketika itu kita mula menzalimi secara tak sedap. Pelan-pelan kita tinggalkan perintah Tuhan, pelan-pelan kita tinggalkan syariat agama. Itu zalim. Dan Allah akan biarkan kita. Okey, anak macam ni kan, okey tak apa, anak rezeki Allah pula akan bagi. Sampai akhirnya dia tahu, oh nampak noh, tengok bila duk kerja sungguh-sungguh ni kan, rezeki banyak, alhamdulillah. Dia sebut alhamdulillah, dia puji Allah, alhamdulillah, dia mau jugalah puji Allah kan. Tapi dia tak sedap pemberian Allah ni, Allah nak tengok sejauh mana dia akan tinggalkan Allah dan agama Allah. Wal'iyazubillah. Hari ni kita berpada-pada tuan-tuan, apa yang ada cukuplah. Sebenarnya betul dah pepatah kata ni tuan-tuan. Hidup kita ni tak perlu nak bersungguh untuk dunia. Cukuplah sekadar kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Tak tenang ke kalau macam tu tuan-tuan? Waktu aku kerja adalah sekian-sekian waktu, contoh 8 sampai 5. Habis pukul 5 tu jangan suruh aku buat kerja dah. Aku nak balik tengok family, aku nak bawa diriku dengan Tuhan, aku nak main duduk kat masjid, aku nak solat jemaah, aku nak duduk dalam kuliah. Sehari sebelum tidur aku nak baca Quran, aku nak zikir, aku nak selawat kat Nabi SAW. Nak tidur awal, sehari nak bangun awal pula, nak bagi hak aku pada Tuhan, bermunajat tahajud di waktu malam. Tuan-tuan, ini hidup yang bahagia tuan. Ini sikit pun tidak ada kezaliman pada diri dia. Waktu kerja kita kerja, waktu rehat kita rehat, waktu munajat kita munajat. Hari ni cuba cek balik, banyak mana waktu munajat kita? Termasuk dengan diri saya. Saya sembang pandai tuan. Saya lah paling kurang munajat di antara tuan-tuan semua kali. Tahajud pun kira buat pun 2 lah. Nak buat 4 tak apalah kot, tak ada dah nak kena pergi kerja lah. Ada saja alasan. Allah bagi jaga dah pukul 5. Awal sangat kot, subuh 6.30. Tidur balik. Jam tu bunyi sedap dah, tutup, snooze ke apa ke. Sehari kunci pula 5.30, 5.45. Allah dah sedapkan kita pukul 5. Bangun dah. Tak berasa benda tu satu kepentingan. Tapi bila lambat ke Allah pukul 6 dah, aku nak pergi kerja ni. Bukan nak sebut aku nak solat subuh. Aku nak pergi kerja, lambat dah ni. Aku nak pergi kerja. Nampak tuan? Ayat tu pun dengar dah macam zalim dah. Sepatutnya berpagi-pagian kita mengingati Tuhan. Maka inilah yang disebut tuan-tuan daripada hadis Nabi SAW. Nabi sebut pula firman Allah, dan begitulah azab Tuhanmu apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri berbuat zalim. Sesungguhnya azabnya sangat pedih lagi keras. Tuan-tuan, tentera-tentera Allah ni jangan buat main tuan. Angin ni kalau dia tiup sepoi-sepoi, kita boleh lena tuan. Segang kena, tapi sekali dia main dalam bentuk kekuatan beliung tuan-tuan, ranak kita. Ayak ni tuan-tuan, duduk kat sungai, mandi, seronok tuan, sejuk, rasa tenang. Sekali dia main dalam bentuk kepala ayak, mati orang. Laut ni seronok main ombak kan. Kita duduk kat ombak, ombak empah kita naik atas, turun. Laut tu naik meninggi tuan-tuan, menerima arahan Allah. Ratus ribu, berjuta manusia mati. Allah tunjuk kat Aceh dulu ni. Tsunami Aceh, jutaan manusia mati tuan-tuan, ditenggelami oleh tentera Allah yang bernama laut. Maka Allah boleh menggunakan apa saja untuk mengazab tuan-tuan. Maka janganlah kita mengundang azab Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah berlaku zalim tuan-tuan. Tak terbayak lagi tuan kezaliman yang kita buat ke orang. Termasuklah ahli keluarga kita. Jangan zalim tuan-tuan. Kita ada anak, jangan beza-bezakan anak. Aku sayang anak ni aku kurang sikit. Kalau anak ni buat apa, tak apa, aku boleh pejam mata. Anak ni buat salah sikit, aku kira nak tibai. Itu zalim tuan-tuan. Anak adalah amanah Allah. Sama rata kita kena adili mereka. Kalau hak sulung dapat hak ni, hak nombor 2, nombor 3, nombor 4 seterusnya pun kena dapat. Kalau untuk hak sulung hak ni salah, yang lain pun semua salah. Kalau untuk hak bongsu yang ni betul, hak lain pun semua kena betul.
Tak boleh, oh ni adik dia tak tahu apa, biar pergi lah kat dia, hang ni abang dah besar dah. Oh, zalim tu. Pasal apa? Yang kecil tak apa, yang besar tak boleh. Kalau yang kecil boleh, yang besar pun kena boleh. Terus dapat respon. Tak, kadang-kadang saya pun sama, tuan. Saya pun sama. Nak berlaku adil ni payah, tuan. Payah. Tapi kita kena cuba sedia upaya supaya kita tak terlibat dalam kezaliman. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah, insya-Allah sebentar setakat ni dulu. Kita akan sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk tu pada kelemahan, kehinaan, kebodohan diri saya. Mohon ampun dan maaf setelah bahasa tersilap kata. Tuan-tuan dan puan, kalau ada apa-apa kebaikan yang boleh kita ambil pada pertemuan malam ni, balik lagi pakat cerita, kongsi-kongsi sikit dengan isteri kita, suami kita, anak-anak, rakan-rakan, jiran-jiran. Mudah-mudahan ilmu yang baik bila kita faham, kita sampaikan, manfaat ilmu akan lebih meluas. Dan bila kita cerita ke orang, ajak ke orang tentang kebaikan, orang amalkan. Selama mana ianya diamalkan, selagi itu kita akan terus diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Wa hadza bitaufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna an zulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa hassin akhlaqana bil hilm wa sahhil lana abwabal fadlik wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina al-mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.